bass in your face. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 4, apa khabar? Cikgu harap semua sihat bersama keluarga di rumah masing-masing. Kita teruskan pembelajaran kita pada minggu ini berkenaan dengan masa dan waktu, yang mana pada minggu ini kita akan sambung berkenaan dengan tempoh masa. Minggu-minggu sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan sistem 12 jam. Kita dah belajar berkenaan dengan sistem 24 jam. Kita dah belajar macam mana nak tukarkan daripada 12 jam kepada 24 jam. Dan kita dah belajar berkenaan daripada sistem 24 jam kepada sistem 12 jam. Bagi yang masih belum ataupun tidak berkesempatan mengikuti pembelajaran pada minggu-minggu yang lalu, boleh buka channel YouTube Cikgu. Dalam tu ada berkenaan dengan topik-topik yang pembelajaran tahun 4 kita pada minggu-minggu yang lalu. Pada minggu ini kita nak belajar berkenaan dengan tempoh masa. Apa maksud tempoh masa? Apa yang dimaksudkan dengan tempoh masa? Tempoh masa ni lebih kurang kita nak faham begini. Contohnya, Pak Ali pergi ke Kuala Lumpur, bergerak daripada Melaka pada pukul 8 pagi. Dia sampai di Kuala Lumpur pada pukul 10 pagi. Perjalanannya mengambil masa 2 jam. Jadi 2 jam itu adalah yang dimaksudkan dengan tempoh masa. Contoh yang paling dekat dengan awak, waktu rehat. Kita rehat pukul berapa? Contoh, kat sekolah kita rehat pukul 10.30, 10.30. Jadi kita habis rehat pukul 11 pagi. Berapa lama awak rehat? 30 minit. Jadi 30 minit itu adalah tempoh masa. Tempoh masa, jawapan dia ataupun istilah yang kita gunakan, berapa lama, berapa jam, berapa minit. Itu maksudnya tempoh masa. Pukul berapa tu ialah masa pukul berapa. Bila kata tempoh masa, berapa lama masa yang ambil untuk sesuatu. Dia ada masa mula dan masa tamat. Bila nak berkenaan dengan tempoh masa, dia ada masa mula, dia ada masa tamat. Masa awal, ada masa akhir. Baik, contoh yang pertama, bila kita nak cari tempoh masa melibatkan dua waktu. Di sini contoh yang pertama, cari tempoh masa 9.30 AM. AM tu apa? Pagi hingga 11.45 AM. Daripada pukul 9.30 sampai pukul 11.45 AM. Berapa lama ataupun tempoh masa yang diambil antara 9.30 sehingga pukul 11.45. Jadi awak tengok dulu masa dia. Sekarang ini AM dan ini AM. Okay, tidak ada masalah. Kena cek dulu dua-dua tempoh masa yang diberikan apabila dapat soalan tu. Yang ini AM, yang ini AM. Waktu dia sama, pagi. Kalau pagi, dua-dua pagi, ataupun dua-dua petang, ataupun dua-dua malam, itu tak kisah. Kalau dua-dua PM, dua-dua AM, tidak ada masalah. Kita terus boleh masukkan dalam bentuk lazim. Bentuk lazim, macam mana yang kita nak buat dalam bentuk lazim untuk masa dan waktu ni? Okey, bentuk lazim kita ada bentuk huruf T. Okey, bentuk huruf T. Okey, di belah sini kita akan tulis jam. Di belah sini kita tulis minit. Okey, bila kita nak buat cari tempoh masa, kita kena tolakkan masa akhir dengan masa awal ataupun masa mula. Apa yang dikatakan dengan masa awal? Ini masa awal. Ini masa akhir. Bila nak cari tempoh masa, cikgu ulang. Bila nak cari tempoh masa, kita kena tolakkan masa akhir dengan masa awal. Akhir tolak awal. Kita nak tolakkan untuk dapat tempoh masa, akhir tolak awal. Cikgu ulang, akhir tolak awal. Jadi akhir pukul berapa? 11.45. Jom masukkan 11.45. Tolak 9.30. Okey, masukkan 30 tu bahagian minit. Sini 30. 9 tu di sinilah, bukan sini 9. Jadi awak tolakkan. Okey, kita tolak macam biasa. Bila dah masuk dalam bentuk lazim jam minit ni, kita masuk tolak macam biasa. 5 tolak sifar, 5. 4 tolak 3, 1. 1 tolak 9, tak boleh kan? Okey, kita pinjam sebelah. 9, 10, 11, 2. Bila dah selesai kita tolak ni, ini bukan pukul 2.15. Bila dah tolakkan ini, kita akan dapat 2 jam 15 minit. Dia akan dapat, sebab ni 2 ni rumah kat rumah jam, dia akan dapat 2 jam
2 jam 15 minit. 15 minit. Nah, ini yang dimasukkan dengan tempoh masa, iaitu daripada pukul 9.30 ataupun 9.30 AM hingga 11.45 AM. Dia adalah 2 jam 15 minit. Yang mana macam mana dapat 2 jam 15 minit? Masa akhir tolak masa awal. Okey, ini contoh yang pertama. Kita cuba tengok untuk contoh yang kedua. Okey, cuba cari tempoh masa daripada 4.40 PM hingga 8.50 PM. Macam cikgu cakap tadi, cek dulu kedua-dua tempoh masa tu sama tak masa dia. Maksudnya kalau PM mesti dengan PM, kalau AM mesti dengan AM. Kalau tak sama, nanti kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, sekarang ni PM, ini PM. Okey, sama. So kita boleh terus masukkan tempoh masa ini ataupun waktu ini dalam kita punya bentuk lazim T kita. Okey, cikgu ulang. Yang ini adalah masa awal. Yang ini adalah masa akhir. Bila kita nak cari tempoh masa, cikgu ulang macam tadi, masa akhir kena tolak dengan masa awal. Okey, masukkan dalam kita punya T jam minit kita. Jam minit. Okay, kita masukkan dulu 8.50. 8.50. Jangan salah masuk kat sini bukan 8. 8 ni adalah jam. Minit adalah 50. Yang ini 40 adalah minit, so masukkan 40. 4 ni adalah jam. Operasi apa? Tolak. Okey, kita masukkan. Lepas tu baru kita tolak macam biasa. Sifar tolak sifar, sifar. 5 tolak 4, berapa? Tolak macam biasa, 1. Okey, 8 tolak 4, dapat 4. Jadi jawapan dia 4.10 minit ke? Tak. Bila kita dah tolak, jawapan dia mesti 4 jam. Ni rumah jam. 10 minit. Ni jawapan dia. 4 jam 10 minit. Itu adalah tempoh masa daripada 4.40 sehingga 8.50 PM. Ini adalah berkenaan dengan tempoh masa 4 jam 10 minit. Awak dah tolakkan, dapat 4 jam 10 minit. Murid-murid, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Ni cikgu ambil tempoh masa dalam sistem 24 jam pula. Okey, benda yang sama je. Masa je dia, cara menulis masa berbeza. Cara dia menolak tetap sama. Okey? Okey, kita ada cari tempoh masa daripada jam 9.20 hingga jam 18.50. Macam mana nak buat untuk soalan macam ni? Kalau dalam sistem 24 jam, awak tak payah fikir pasal AM PM, awak terus masuk je dalam bentuk lazim. Cikgu ulang. Kalau jam yang diberi itu adalah jam sistem 24 jam, macam ni lah. Jam, ada jam di depan. Awak tak payah fikir pasal AM PM, awak terus masuk je dalam bentuk lazim. Jam, minit. Tapi macam biasalah, waktu akhir akan tolak dengan waktu awal, ataupun masa akhir tolak dengan masa awal. Okey, masa akhir dia berapa? 18.50. Tolakkan dengan 20, sifar 9.20. Tolakkan. Okey, sifar tolak sifar berapa? Sifar. 5 tolak 2 berapa? 3. 8 tolak 9. Ini dalam rumah jam. 8 tolak 9 tak boleh. Pinjamlah dengan sebelah. Macam biasa. Bawa sini 1. Jadi 18 tolak 9 kira 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 9 jari. Jadi jawapan dia adalah 9 jam 30 minit. Itu jawapan dia. 9 jam 30 minit. 30 minit. Itu adalah tempoh masa untuk daripada jam 09.20 sehingga jam 18.50. Ini untuk pertukaran unit masa yang melibatkan sistem cara menulis ini adalah sistem 24 jam. Okey, ini contoh yang ketiga. Okey, kita beralih kepada contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ni kita kena tengok betul-betul. Okey, sekarang kita cek. Cari tempoh masa daripada pukul 10.40 AM hingga 2.55 PM.
Tadi kita dah buat contoh yang pertama AM dengan AM. Contoh yang kedua PM dan PM. Sekarang kita nak bagi contoh pula macam mana kalau ni AM, yang ini PM, ataupun yang ini PM, yang ini AM. Dia tidak sama. AM ni apa? Pagi. PM ni apa? Petang ataupun malam. Bila dapat soalan macam ni, apa yang kita perlu buat? Tak boleh kita terus masukkan dulu dalam bentuk lazim jam minit. Tak boleh. Kita kena buat sesuatu dulu sebelum kita masukkan dalam bentuk lazim T kita tu. Apa kita nak buat? Kalau masa itu tidak sama, yang ini satu AM, satu ni PM. Kalau macam tu, apa yang kita kena buat? Kita kena tukarkan unit ni kepada sistem 24 jam. Sistem 24 jam. Ingat? Sistem 24 jam. Yang ni sistem 12 jam. Kita tukarkan dulu kepada sistem 24 jam. Okey, awak tengok. Sistem 24 jam. Kalau AM, pukul berapa kat sini? 10.40. Dia akan jadi pukul berapa? Kalau AM, kita akan terus tuliskan. Dia akan jadi jam 10.40. Okey, untuk yang 2.55, dia lebih sikit daripada 12. Lebih kan daripada 12. Pukul 12 ni kita tambahkan dengan 12 sifar-sifar. Lebih daripada pukul 12. So kita akan dapat 5, 14. Jam 14.55. Dia lebih daripada pukul 12 sebab pukul 2. So bila dah tukarkan kepada sistem 24 jam, baru kita boleh masukkan dalam bentuk lazim kita. Itu syarat dia. Kalau 1 AM, 1 PM ataupun 1 PM, 1 AM, kena tukar dulu kepada sistem 24 jam. Baru boleh masuk dalam bentuk lazim jam, minit. Itu cerita dia. Kalau tak, nanti awak tak boleh tolak 2 tolak 10. Mana boleh, tak cukup. Tak boleh pinjam mana-mana. So kena tukar dulu kepada sistem 24 jam. Jadi baru masukkan masa akhir, masa awal. 14.55. Masukkan 10.40. Baru kita boleh tolak. Baru boleh tolak. Tadi kalau kita tak tolak 2.55 kita letak atas, bawah kita letak 10.40. 2 tolak 10 mana boleh? Itu masalah kat situ. Sebab tempoh waktu dia berbeza. So kita kena tukar dulu kepada sistem 24 jam. 5 tolak sifar 5. 5 tolak 4 1. 4 tolak sifar 4. 1 tolak 1 tak habis. Habislah. Jadi kita akan dapat 4 jam 15 minit. So jawapan dia 4 jam 15 minit. Ini awak kena hati-hatilah untuk yang macam ni. Sebab dia panjang sikit. Dia kena tukar dulu kepada sistem 24 jam. Baru boleh masuk dalam bentuk lazim. Ini contoh yang terakhir. Okey, jelas murid-murid? Okey, mari kita buat latihan. Baik, kita buat sikit latihan. Cikgu ada sediakan 3 soalan untuk kamu. Kamu boleh buat dalam buku tulis kamu. Okey, cari tempoh masa yang berikut. Tulis hari, tulis hari, salin tajuk dan selesaikan. Okey, soalan yang pertama. Cari tempoh masa daripada pukul 8.20 AM hingga 11.50 AM. Cikgu kata tadi, kalau unit masa dia sama. Kalau ni AM, ini AM. Yang ini, soalan 3 ni. Yang ini PM, yang ini PM. Sama. Jadi awak terus masuk dalam kita punya bentuk lazim T kita. Terus masuk dalam jam dan minit. Okey, boleh terus tolak masa akhir, tolak masa awal. Masa akhir, tolak masa awal. Selesaikan. Okey? Baik. Untuk yang soalan nombor 2 ni boleh terus masuk dalam kotak kita. Sebabkan ini dalam sistem 24 jam. Kalau sistem 24 jam, kita terus buat dalam bentuk lazim. Tidak perlu tengok AM ke PM ke, tidak perlu. Baik, awak boleh terus selesaikan. Kalau ada apa masalah, boleh terus berhubung dengan cikgu. Cikgu harap kamu selesaikan tugasan ini dengan baik. Kalau ada apa masalah, boleh cikgu bantu dari semasa ke semasa. Terima kasih. Assalamualaikum.